Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Baik, baru-baru ni tular satu video tentang ritual perkahwinan di antara seorang perempuan muslim dari negara kita, negara Malaysia, dengan seorang kapten hoki. Saya rasa ramai para penonton dah tahu tentang isu ni agak hot, agak viral sekarang dan belum ada kesudahan. Dan tetapi pihak-pihak yang tertentu, pihak berkuasa termasuk Menteri Agama telah sedang menangani, dan kalau tak silap saya dengar mereka ni, pasangan ni diminta balik ke Malaysia kan, untuk ditanya, untuk ditabayun dulu. Jadi saya tak naklah mengulas panjang tentang perkara ni. Cumanya dari segi perspektif seorang ibu dan ayah, ada beberapa perkara lah yang mungkin saya nak ajak sama-sama ibu ayah untuk sama beringat dan berkongsi. Jadi kita tak naklah membincangkan tentang isu tu sebab ada pun pihak-pihak yang lebih diiktiraf, yang lebih sesuai untuk membincangkan tentang isu tersebut. Cuma dari segi perspektif ibu dan ayah, mungkin saya nak ajak ibu ayah sama-sama lah untuk kita sharing dan untuk kita bincangkan ataupun huraikan tentang perkara ni. Sebab apa? Kita semua ada anak-anak kita akan membesar, dan perkara perkahwinan dengan seseorang yang asalnya bukan Islam, yang membesar dalam keluarga yang bukan Islam, tu memang berlaku dari dulu lagi. Dan kalau dulu tu telah berlaku satu peristiwa natrah kan, yang agak besar, dan sampai ke kes anak lah apa semua kan, anak lari dan semua dan sebagainya. Dan sekarang ni pun memang berlaku pun perkahwinan antara Muslim dan reverted, seorang yang masuk Islam, mu'alaf lah. Dan terdapat perkahwinan yang menjadi, yang bahagia, dan juga ada juga perkahwinan yang tidak berjaya. Cuma dari segi mak dan ayah, saya cuma nak sama-sama lah kita berkongsi lah. Kalau ada apa-apa penonton semua yang nak berkongsi, bersharing di video ni tentang isu perkahwinan Muslim dengan reverted. Sebab dari segi agama Islam tidak akan berlaku, memang tak sah perkahwinan antara seorang yang Muslim dengan yang non-Muslim. Mestilah yang asal yang non-Muslim tu dia mesti masuk Islam, baru boleh berkahwin. Jadi ini antara ilmu-ilmu yang kita kena dalami lah. Dia makin mencabar. Kita ada handphone. Zaman saya dulu tak ada handphone, sekarang ada handphone. Bukan biasa-biasa punya handphone. Handphone yang dunia di hujung jari, di mana segala apa saja kita boleh lihat melalui internet sekarang kan. Jadi dunia anak-anak kita, generasi akan datang memang mencabar, dan cabaran ini hanya boleh dihadapi dengan mantapnya ilmu agama Islam dalam dada anak-anak kita. Jadi pada saya, anak-anak kita kena jelaskanlah perkara yang boleh dengan perkara yang tak boleh dalam Islam. Apa saja berkaitan dengan agama selain daripada Islam, contohnya penyembahan, apa-apa yang berkaitan dengan agama lain, maknanya sebagai orang Islam kita tak boleh masuk serta, benda tu jadi haram. Sebelum saya nak teruskan kalau penonton nampak ni, saya punya background ni, dinding ni, ini adalah hasil lakaran daripada nakib. Mungkin nakib ni kreatif, dinding ni semua dia yang hias. Jadi kalau cantik nikmatilah, kalau tak cantik jadi babat tak pandang je lah. Okey, baik, saya teruskan tentang pastikan anak-anak kita mantap dari segi pemahaman agama Islam. Pastikan mereka menjaga solat, pastikan mereka sentiasa mengaji Al-Quran, memahami isi Al-Quran, sentiasa berdoa kepada Allah. Semoga hati anak kita ni kuat kepercayaan, keimanan kepada Allah SWT. Sebab cabaran akan datang memang hebat. Nak kalau dalam handphone ni kita tengok banyak dari tarikan daripada luar, seperti K-pop Korea kan, lawa-lawa semuanya kan. Anak-anak saya pun ada yang minat Korea, anak-anak tuan-tuan puan pun kan.
Masalah kadang ibu-ibunya ada pun ada yang terpengaruh. Tapi saya tidak, ya. Okay. So di samping kita memantapkan kepemahaman Islam untuk anak-anak kita, pada masa yang sama kita juga kena ambil tahu juga tentang agama lain, tentang kepercayaan mereka. Sebab apa? Ini untuk mengelakkan supaya tidak timbul salah faham. Maknanya mana yang berkaitan dengan agama mereka, kan. Contohnya tak lama lagi ada Christmas, kan, dan umat Islam dilarang untuk wish, untuk ucapan pun tak boleh, kan. Kenapa tak boleh? Jadi kita kena cari sebab kenapa. Sekiranya ucapan itu ada berkaitan dengan agama, dengan kalau saya ingat, saya pernah baca, kan, ucapan tu membawa maksud seolah-olah Nabi Yesus tu lahir pada 25 Disember. Jadi bagi umat Islam, kita tak percaya yang Nabi Isa lahir pada tarikh tersebut. Jadi sebab itulah kita tak terima, kita tak ucapkan. Jadi kita harap dari segi agama ni, kita tak nak memburukkan mana-mana agama pun, tapi kita ada belief, kita ada kepercayaan kita masing-masing. Jadi sebab tak boleh kerana agama kita kata macam ini dan agama mereka macam itu. Jadi agama mereka biar dengan agama mereka, yang kita punya kepercayaan kita akan tetap. Kita cuma tinggal nak explain aja kepada pihak agama lain sebab apa tak boleh, tapi kita kena tetap menghormati mereka. Begitu juga dengan yang tular tu tentang Sing. Rupa-rupanya Sing ni adalah satu kepercayaan, dan Punjab adalah kalau tak silap saya kaum. Jadi begitu juga dengan kepercayaan masyarakat di Malaysia, majmuk di Malaysia, masyarakat India. Kita mesti toleransi dari segi kepercayaan mereka. Maknanya kita hormat, kita tak ikut tapi kita hormat. Kita tak boleh buruk-burukkan sesiapa pun. Dari segi kaum, kita dalam Islam memang sangat-sangat dianjurkan hidup berharmoni, dan tak ada masalah berkahwin campur, asalkan dalam Islam mestilah yang pihak satu lagi mesti menjadi orang Islam juga, mesti revert to Islam, mu'alaf. Dan saya sendiri pun ada kawan-kawan mu'alaf, dan saya dapati mereka yang mu'alaf ni lagi hebat pemahaman Islamnya daripada orang-orang yang lahir Islam sendiri, sebab mereka masuk Islam kerana Allah. Jadi mereka betul-betul mempelajari. Kita tengok contohnya Ustaz Abid Liu, contoh yang lain seperti Ustaz Firdaus Wong, memang sangat pemahaman Islam ni sangat dahsyat. Ustaz Ridwan T. Abdullah, seorang lagi orang-orang Kevin, dan ramai lagi yang revert, maknanya sebenarnya kembali, bukan dia masuk Islam, dia kembali kepada Islam. Asalnya mereka ni semua Islam, kan, perjanjian dengan Allah SWT masa di alam yang sebelum ni. Dan bila mereka revert to Islam, mereka punya pemahaman tu memang kalah berbanding orang-orang yang lahir Islam. Jadi memang malulah sebagai orang yang lahir di Islam, dalam kalangan Islam. Rugi dah kalau kita tak betul-betul mendalami agama kita sendiri. Apapun yang paling penting dari segi hubungan, keharmonian, perpaduan antara kaum tu sangat-sangatlah dianjurkan dalam Islam. Dan kepada yang yang berkahwin Muslim dan juga yang reverted, contohnya macam perkahwinan yang antara siapa namanya, Ili dan Captain Hoki ni, kita doakan semoga Allah SWT berikan, menjaga mereka, memberi hidayah kepada mereka, semoga yang baik-baik je. Begitu juga dengan banyak lagi perkahwinan berlainan negara. Dia masih Islam tapi walaupun negara berlainan, semoga semuanya dilindungi Allah, semoga lagi mantap iman, mantap iman, dan semoga lagi tersebar Islam ke pelosok dunia. Jadi kita doakan yang baik-baik aja, kita jangan buruk sangka. Dan maknanya dua poin yang penting dan besar tadi adalah, pertama sekali mantapkan ilmu anak-anak kita, generasi akan datang dalam pemahaman agama Islam, dan kedua adalah kita mesti juga ambil tahu tentang kepercayaan agama dan kebudayaan kaum-kaum lain, supaya tidak timbul kesalahfahaman dan membantu mengharmonikan lagi hubungan antara kaum. Jadi untuk itu sekian dahulu pandangan saya kali ini
untuk dikongsi. Dan sekiranya ada ibu ayah, penonton semua yang ingin berkongsi juga, sila letakkan dalam komen. Sekiranya penonton suka dengan konten kali ini, silalah like dan share. Dan sekiranya ada salah dan silap dalam kata-kata saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Jadi sekian dahulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa.